apa kita tunggu. Pendek dia. Dia pendek. Macam mana? Sabun tabung belum tak ada. Ada. Tak ada. Ini dah budak-budak kok sana. Ada. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Al-Quran itu sebagai petunjuk, ini sebagai asbab petunjuk hidayah bagi manusia dan memberi kenyataan dan penerangan tentang apa yang nak diperintahkan oleh Allah dan nak dilarangkan oleh Allah, dan yang memfarak, yang membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kita diberi peluang yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di dalam bulan Ramadan, bulan yang mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang diganda-gandakan pahala amalan kita yang sunat seperti wajib, dan yang wajib dilipat kali ganda lagi dengan beratus-ratus kali ganda. Jadi peluang yang sangat besar Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jangan kita sia-siakan, jangan kita Allah panggil apa, buat seperti tidak ada harganya. Jangan. Karena orang yang telah meninggal dunia, mereka kalau boleh nak supaya dapat balik bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi SAW,
Lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana latamannat ummati an takuna sanatu kulluha ramadan. Kalaulah manusia ni tahu apa yang nak diberi oleh Allah Ta'ala kepada mereka di dalam bulan Ramadan, pasti manusia ni nak bercita-cita tinggi, berkeinginan yang sangat besar supaya Allah Ta'ala jadikan sepanjang tahun semuanya bulan Ramadan. Tak ada Rejab, Syaban, Muharram, Safar, tak ada. Semua bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, 12 bulan semua Ramadan. Kalaulah manusia itu tahu. Tapi oleh kerana manusia kurang tahu atau tahu sebatas ilmu saja, tidak naik ke tahap ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Tidak naik ke tahap keyakinan dia tu sebenar-benar keyakinan, ain keyakinan, sempurna keyakinan. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, para sahabat ni, katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, atau kata Sayyidina Umar kalau tak silap, lau kushifal ghita'u, kalaulah Allah Ta'ala bukakan hijab, yakni Allah Ta'ala beri nampak kepada kami syurga, nikmat-nikmat syurga, neraka dengan azab-azab nerakanya, mazdatu yaqinan, nescaya tidak bertambah apa-apa keyakinan kami. Artinya apa? Yani artinya para sahabat Nabi itu mereka beramal ibadat taat perintah Allah sebelum mereka meninggal dunia tu seperti mereka telah meninggal dunia. Artinya seperti mereka nampak depan mata syurga dan nikmat-nikmat syurga, neraka dengan azab-azab neraka. Maka kerana itu kalau dibukakan hijab, lalu terlihat nikmat syurga atau terlihat azab neraka, maka keyakinan para sahabat tetap di tahap yang sama. Artinya apa? Tidak ada bezanya dibukakan hijab atau ditutupkan hijab. Para sahabat keyakinannya tu ainul yakin, kamalul yakin, diri keyakinan dan sempurna keyakinan. Macam kita ni tak nampak depan mata, jadi kita beramal ni sekadar tak nampak. Cuba kalau kita nampak depan mata kita syurga neraka, tak ada lah jadi malas seperti sekarang kita ni. Tentu-tentu dah kita akan rajin beramal ibadat, kita akan takut nak mengerjakan maksiat, kita cepat taubat. Kenapa? Kerana nampak depan mata. Sedangkan orang mukmin tu orang yang percaya benda hak tak nampak depan mata dia. Allazina yu'minunal ghaib. Orang mukmin tu ialah orang yang percaya kepada perkara yang tidak nampak depan mata dia. Tu syurga neraka dak nampak. Maka dia beramal usaha seolah-olah tu syurga tu dia nampak. Itu bila kita bercakap ni tahap kita orang syariat lah, syurga neraka lah. Kalau kita bercakap dengan tahap orang yang lebih tinggi, mereka tu tak pandang syurga neraka, mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadat tu liyuriduna wajhahu, semata-mata nak kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu tinggi lah tu. Lama ada di kalangan kita kata apa duk main syurga neraka semua, tak ada benda lain kat sini. Jangan kita cakap gitu. Nak ke syurga tak nak ke neraka tu sudah besar dah tu. Takut-takut kita beramal ibadat ni kita tak ada rasa nak ke syurga. Tak ada rasa takut kepada neraka. Lepas tu wa amal ibadat nak tunjuk-tunjuk pada manusia. Nak bangga-bangga pada manusia. Itulah hak sehina-hina wa amal ibadat. Apa? Amal ibadat pada zahirnya, tapi batinnya berdaki dengan maksiat. Itu. Tu takut hak tu ya. Ni kadang-kadang orang ni dia nak kepada hak tinggi-tinggi, hak hebat-hebat. Mana? Itulah orang hakikat nak ke Tuhan selalu ni. Tak secara hak syurga neraka. Iyalah memanglah tinggi sungguh. Maka Allah Ta'ala suruh kita tu bersaing dan bersabar dengan orang-orang yang hati dia semata-mata nak kepada Allah.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Nah, dia kata wasbir, hendak sabarlah olehmu nafsaka akan diri kamu, ma'alladzi bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, menyeru mereka itu, orang yang menyeru mereka itu akan Tuhan mereka itu, bil ghadati wal 'ashyi, pagi petang siang malam, liyuriduna wajhahu, semata-mata nak kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ada sungguh Allah tinggi-tinggi maqam, dia tidak buat amal ibadat kerana syurga, tidak tinggal maksiat kerana neraka, tapi dia beramal ibadat kerana Allah, kerana zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka nak ke syurga tu kerana kemuliaan Allah. Mereka tidak mahu kepada neraka tu kerana keagungan Allah. Dia bukan tengok kepada diri syurga, diri neraka, tetapi lihat kepada sang pencipta bagi syurga dan neraka. Ada tapi tinggilah tu. Kita ni kalau buat amal ibadat nak ke syurga, nak ke balasan baik Allah, mujur dah. Ni mujur dah, molek sangat dah tu. Nabi pun kata, man qama ramadhana, man shoma ramadhana, man qama lailatul qadri, imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, penuh keimanan dan mengira-ngira pahala yang dibalas oleh Allah SWT. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka diampunkan dosa-dosa yang dia kerjakan pada masa yang lampau. Maka kita ni kena jangan lepas peluang berada di bulan Ramadan, buat kebajikan secukup-cukupnya, sebanyak-banyaknya. Bahkan barangkali bulan Ramadan ke depan nanti kita belum pasti kita dapat bertemu lagi. Dan setiap kali di bulan Ramadan, para hadirin sekalian, kalau yang sangat besar juga ialah Al-Quranul Karim. Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setara satu jumlah, jumlatun wahidatun fi lauhil mahfuz. Allah taala turunkan Al-Quranul Karim dengan satu package, dengan satu jumlah, siap semua sekali itu pada lauh mahfuz. Bila? Iaitu pada bulan Ramadan. Bahkan malam tersebut yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran di lauh mahfuz, itulah malam qadar, sebagaimana dalam ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan akan dia Al-Quran itu fi lailatul qadri, pada malam qadar. Ya, malam qadar ni boleh baca malam qadr, malam qadar. Kalau baca lailatul qadr artinya malam yang penuh dengan pangkat kemuliaan. Tak jadi? Boleh? Ya dekat. Kalau baca malam qadr artinya malam yang penuh dengan kemuliaan. Kalau baca dengan malam qadar, lailatul qadar, artinya malam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala perkara yang Allah taala nak buat. Jadi boleh baca dua ayat ni. Lailatul qadar boleh, lailatul qadar boleh. Kalau lailatul qadar artinya kita sukunkan dal. Kita matikan huruf dal. Mana qadr. Kalau baca qadar boleh juga, tapi maknanya berbeza, tapi sah kedua-duanya. Dan Al-Quranul Karim diturunkan pada malam tersebut. Yang ini diturunkan di lauh mahfuz. Kalamullah. Dipanggil kalamullah. Kalimah-kalimah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahawasanya ada di zat Allah Subhanahu wa taala sifat kalam nafsi, dia panggil
Kalam nafsi ni maknanya kalam sebenar-benar yang ada pada zat, itu dia panggil kalam nafsi. Nah, macam kita ni, kalam yang sebenar-benar ada pada diri kita ni, yang duduk kita bercakap dalam hati kita. Nah, kalau kita duduk cakap dengan hati kita tu, tak ada huruf, tidak ada suara tu. Ngongeng-ngongeng kita duduk cakap, malam ni nak buka puasa mana, malam ni nak pergi semaya tarawih kat mana, malam ni tu ada kita duduk cakap dalam hati kita. Itulah kalam nafsi dia panggil. Innal kalama la fil fuadi. Hanya kalam tu sebenarnya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya dijadikan lidah ni sebagai menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Nah, kalau kita duk cakap berhuruf bersuara ni orang panggil kalam lafzi. Nah, apanya kalam lafzi? Menunjukkan apa yang kita nak di dalam hati kita. Kita nak makan nasi, tapi kalau kita tak layak mulut, bini kita tahu tak kita nak makan nasi? Tak tahu. Nah, pakai soket terus bulan bertahu-tahu, tak tahu kalau tak layak ke dia. Nah, kita layak mek mu lapar ni nak nasi. Nah, kita lafaz dengan mulut. Maknanya hak gapo kita lafaz dengan mulut tu menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Maka sebenar-benar kalam tu apa yang ada dalam hati kita? Jadi kalam ni ada dua. Kalam lafzi, itu kalam hak kita bercakap ni. Kalam nafsi, kalam hak ada dalam hati kita, dalam diri kita. Hak tu pun tidak berhuruf, tidak bersuara juga. Gitulah Allah Subhanahu wa taala pun kalam nafsinya tidak berhuruf, tidak bersuara. Lepas tu samalah kalam kita dengan kalam Allah. Tidak sama. Sebab apa tidak sama? Pertama, kerana kalam kita tu ialah arak yang menumpang dalam hati kita. Terima berkurang, terima bertambah, dan boleh jadi jahil apa yang kita nak cakap. Satu orang tu dia berceramah, cung ceramah. Tiba-tiba datang guru dia, hilang habis apa dia nak cakap. Itu kan? Dia orang nak ceramah ni dia atur dah apa dia nak cakap. Ni pendahuluan, ini isi pertama mukaddimahnya, isi kedua, isi ketiga, solusinya apa. Dia dah rancang dah. Tiba-tiba bila dia ceramah, datang orang yang dia segan, yang dia malu muka, tok guru dia ke apa, habis apa yang duduk susun tu hilang. Itu kan? Tu menunjuk kata kita kalam kita tu arak. Terima bertambah, terima berkurang, terima hilang, terima bertukar ganti dan sebagainya. Adapun kalam Allah Subhanahu wa taala sifatun qaimatun fi zatillah taala. Satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Tidak ada i'rab, tidak ada bina. Tidak ada harakat, tidak ada wakaf, ibtida, wasal, tidak ada. Lepas tu yang kita duk baca Alif Lam Mim, ayat pertama. Ada mula dah? Ada mula. Ada huruf dah? Ada huruf. Ada wakaf? Ada wakaf. Zalikal kitab. Ada huruf. Ada suara bila kita baca bunyi. Maka ini dipanggil oleh ulama kalam lafzi, dia panggil. Kalam lafzi, kalam Allah yang bangsa lafaz, dinisbahkan kepada Allah Ta'ala juga. Sebab apa? Sebab lafaz tersebut Allah yang menjadikan. Tu bukan masuk campur daripada orang lain, tidak. Dia tak sama macam hadis kursi. Hadis kursi itu firman Allah juga, tetapi lafaznya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bagaimana Allah Ta'ala kata tu tak tahu. Nabi Muhammad boleh menghikayatkan dengan perkataan Nabi sendiri. Yaqulullahu Ta'ala, contoh, qala Allah Ta'ala, ana inda zanni abdi bi. Itu contoh. Itu hadis kursi. Hadis kursi itu maknanya datang daripada Allah, tetapi lafaznya datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini makna daripada Allah dan lafaz daripada Allah. Sebab tu tak boleh kita nak reka, tak boleh. Tu. Bahkan di zaman jahiliyah,
Di zaman Nabi SAW itu, orang Arab jahiliyah ni sudah sampai ke tahap yang paling tinggi di dalam berbahasa Arab. Paling tinggi. Tu dah. Sekarang ni tak ada dah orang Arab yang paling hebat dalam bahasa Arab dia. Yang terakhir kalau tak silap Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, orang gelar dia Amirul Mukminin fil lughah, mana dalam bahasa Arab. Syauqi kalau tak silap, nama dia Syauqi kalau tak silap lah. Lepas pada dia meninggal, tak ada. Zaman Nabi itu syuara ramai, penyair-penyair Arab. Yang mana orang Arab ketika itu sudah sampai ke tahap yang paling tinggi dalam berbahasa. Nah, mana sastrawan dia orang hebat-hebat. Gitu. Macam kita sekarang kan, sastrawan negara ada dah? Ada lagi? Ada lagi dah itu ni. Tapi lepas pada dia ada dah kan? Tak ada dah, tak naik nama dah itu ni. Siapa tak tahu? Sastrawan negara kita. Gitulah lebih kurangnya. Maknanya orang Arab ketika itu mereka sudah mencapai tahap bahasa Arab mereka yang paling tinggi sekali. Nah, mereka boleh melantungkan syair-syair dengan secara spontan, dengan gubahan yang paling indah. Nah, itu yang paling merdu didengar, yang paling sedap didengar. Nah, dengan perkataan-perkataan yang cocok digunakan. Tetapi bila Al-Quran diturunkan, mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Dah. Tu. Bahkan Tuhan kata, "Wak mari satu surah." Wak mari satu surah pun tak mampu. Dalam surah Baqarah ada sebut. Nah, ni. Apa Tuhan kata? Ala suratin min mithlihi. Bawa satu surah yang seumpama Al-Quran. Jangan kata satu Quran, satu surah. Boleh tak? Tak boleh. Pernah dia nak reka Al-Quran, tapi orang Arab sendiri pun dengar ketawa lucu. Orang Arab hak kafir dengar tu pun ketawa lucu. Nah, pernah dia nak tanding dengan Al-Quran. Dia nak reka. Kalau Al-Quran bunyi inna a'tainakal kautsar. Nah, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia reka inna a'tainakal aq'aq. Nah, fasalli fasalli li inna syani'aka huwal ablaq. Gitulah lebih kurang. Dia nak tiru Al-Quran surah yang paling pendek, inna a'taina, pun tidak mampu. Bukan diketawakan oleh Nabi SAW, tapi orang kafir sendiri ketawa. Apa benda, surah apa mereka ni? Tak mampu. Itu nak menunjuk kata bahawasanya Al-Quranul Karim itu bukan direka oleh Nabi SAW. Bukan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW disunnahkan dengan tarbiyah oleh Allah, tidak belajar mengaji membaca dengan manusia. Betul tak? Digelarkan Nabi kita tu Nabi Ummi, Nabi yang bahasa ummi. Apa Nabi yang bahasa ummi? Yani Nabi yang bahasa tepek ngamuk. Kalau kita katakan ummi ni bahasa tepek ngamuk. Orang dulunya kalau tepek ngamuk tak pergi sekolah. Duk tepek ngamuk, duk belanja dengan ngamuk, tak pergi sekolah. Maka antara orang-orang yang ummi ni antara lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pergi sekolah dia. Itu mana ummi. Tak pergi sekolah. Yang kata buta huruf jangan. Ada orang setengah-setengah kita Nabi kita buta huruf. Biadab tu cakap itu. Nabi buta huruf warna, apa nak sebut warna? Kaf, ha, ya, ain, sad, qaf, alif, lam, mim, alif, lam, ra. Kalau buta huruf tak boleh sebut tu. Benar Cuba tanya orang tua-tua yang buta huruf. Kata pak cik, sebut kereta api boleh tak? Orang tua hak buta huruf kata kereta api apa? Saya boleh sebut. Pak cik boleh sebut? Cuba aja kereta api. Boleh? Dia nak sebut kah sebutir tak tahu huruf gapo. Ada ni? Ra sebutir tak boleh nak sebut. Ta sebutir tak boleh nak sebut. Tu baru orang panggil buta huruf.
Nabi kita tu bukan ummi dengan mana buta huruf. Nabi kita tu ummi dengan mana tak ngaji baca dengan orang. Tiba-tiba boleh baca. Boleh sebut dengan fasih. Dan tidak ada orang yang sefasih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebut huruf-huruf Al-Quranul Karim. Lebih-lebih lagi pada huruf dha. Nabi lah sepasih-pasih orang yang menyebutkan huruf dha. Datang daripada manakah pengajian Nabi? Nabi belajar di sekolah mana? Kolej mana? Universiti mana? Tak ada. Ini menguatkan bahawasanya Nabi ialah Nabi. Nah, tu Nabi diajar langsung oleh Allah atau dengan wasitah Jibril alaihi salam. Itu lah. Kalau Nabi masuk sekolah, pas ke kolej, naik universiti, boleh berapa BA, MA, PhD, PQ, RSTU, VW, XYZ. Macam-macam CJ berjela-jela. Tiba-tiba jadi Nabi. Saya Nabi, saya diutus oleh Allah Ta'ala. Lepas tu baca ayat-ayat yang mengkagumkan orang. Mungkin orang akan pertikai. Tak belik Muhammad ngaji YA mula ni. Nah, berapa PhD dia, patutlah cerdik sangat, patut bijak sangat. Orang boleh tikai gitu. Tapi bila Allah Ta'ala menyunnahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak belajar dengan manusia, tiba-tiba pandai membaca Qaf, Alif Lam Ra Shad, Nun. Boleh sebut huruf hijaiyah dengan sebutir-sebutir, dengan tepat. Siapa yang mengajar dia? Bukan manusia biasa. Tentu-tentulah dia ialah utusan Allah yang sebenar-benar, bukan hanya dakwa sahaja, tidak. Tu. Maka antara lain mukjizat Nabi, setiap Nabi ni dia ada mukjizat, betul tak? Orang dulu bila ada orang mengaku saya ana Rasulullah, aku utusan Allah, selalu dah orang akan tanya mana bukti. Mana bukti? Bukti itulah orang panggil mukjizat. Apa mukjizat? Amrun khariqun lil 'adati yazharu ala yadin nubuwati. Perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri seorang yang mengaku menjadi nabi, itu dipanggil mukjizat. Maka bila seorang itu boleh keluarkan mukjizat, maka mukjizat itulah menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hambaku pada tiap-tiap apa yang dia sampaikan daripada aku. Seolah-olahnya seperti firman Allah lagu tu. Jadi kalau orang tanya kenapa Allah Ta'ala tak kata, selalu senang. Kalau Nabi-Nabi ngaku jadi Nabi, saya Rasul. Lepas tu orang tanya mana bukti? Bunyi suara, sadaqa abdi fikum. Tak bunyi gitu. Apa tu kata lagu tu selalu? Jawab ke dia, dilalatul fi'liyah aqwa min dilalatil qawliyah. Pengertian dengan secara perbuatan itu lebih kuat daripada pengertian dengan secara perkataan. Betul tak? Perkataan ni boleh jadi orang boleh pasang radio ke berapa, tuak speaker bunyi suara pelik sikit, sadaqa abdi fi kulli. Suara siapa tak tahu. Tetapi kalau perbuatan, mukjizat tu kan perbuatan Allah. Mukjizat tu perbuatan Allah. Mana perkara yang mencarikan adat, kebiasaannya tidak begitu tapi jadi seperti itu. Bukan mencarikan akal. Ingat baik-baik, mukjizat bukan benda yang mencarikan akal. Akal tidak tercari, akal harus saja. Cuma dia mencarikan adat, kebiasaan yang diperlakukan oleh Allah Ta'ala tercari, tak seperti biasa. Itu. Kalau nak buat contoh seperti beginilah, kita kata raja dia panggil rakyat jelata berhimpun di stadium. Pakat mari habis rakyat jelata. Raja duduk atas takhta singgah sana. Lalu tiba-tiba ada satu orang hamba Allah
ambil mikrofon, dia bangun, dia pun bercakap. Para hadirin semua, saya nama sekian-sekian ialah utusan kepada Tuanku Sultan Raja ni. Nah, orang tentu kata, yo kau dia ni. Nah, betul ke? Lalu dia kata, bukti dakwaan saya ini benar ialah utusan Tuanku Sultan Raja ni ialah apabila saya kata raja duduk bangun 3 kali, maka raja akan duduk bangun 3 kali. Maka raja tahu kata betul sungguh ini utusan dia. Bila dia dengar laki-laki tadi kata duduk bangun tuanku, tuanku pun duduk bangun 3 kali. Betul tak? Perbuatan raja tu mana? Ada kebiasaan raja duduk bangun dulu? Tak ada. Jadi perbuatan raja duduk bangun tu dilihat oleh rakyat jelata, reti. Oh betul dakwaan laki-laki tadi kata dia utusan raja. Lebih kuat daripada raja kata ya, betul. Lebih kuat dengan perbuatan, lebih kuat daripada perkataan. Itu orang psikologi pun kata gitu kan. Nah, kita nak suruh anak kita semaya pergi masjid, kalau duduk suruh saja kita sendiri tahiyat hidup tak pernah mari masjid. Nah, duduk kekeng depan TV tengok Netflix, minum kopi saokok, lepas tu nak suruh harap anak kita mari masjid jemaah 10 kali kiamat, payah lagi dekat sini. Maka kalau kita nak anak bini kita tu mari masjid, jadi orang soleh, jadi orang jemaah, jadi orang berdengar, nah, orang kaki masjid, orang kaki surah, orang berjuru, maka kita sendiri kena berjuru, kita sendiri kena mari masjid. Kadang-kadang suruh anak tu sekali je, nah, pergi masjid lah. Tapi dia sendiri dulu lagi pergi masjid. Anak tengok perbuatan kita tu, abah aku pergi masjid semua, nak pergi juga tu kan. Perbuatan tu lebih kuat daripada perkataan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan tu lebih fasih daripada lidah percakapan. Tetapi mukjizat Nabi yang selain daripada Al-Quran habis, tak ada. Nah, hanya orang yang melihat di zaman Nabi sahaja yang menyaksi dengan mata kepala. Adapun kita yakin berlaku mukjizat-mukjizat selain daripada Al-Quran kerana sampai khabar kepada kita dengan bilangan yang tidak mungkin berdusta sepakat untuk berbohong. Orang panggil khabar yang mutawatir, yufidul yakin, memberi faedah yakin. Nah, sahabat yang melihat mukjizat Nabi itu 50 orang, 100 orang, tak mungkin nak sepakat untuk dusta. Turun pula cerita tu 100 orang pula ke bawah. Siapa kau kita sekarang ni? Maka tak mungkin cerita tu nak jadi dusta. Maka kita yakin juga kepada mukjizat-mukjizat selain daripada Al-Quran, walaupun kita tak dapat lihat dengan mata kepala kita, tetapi melalui khabar yang mutawatir, yufidul yakin. Khabar yang mutawatir itu memberi faedah ya yakin. Adapun Al-Quran ni ialah satu-satunya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperkekalkan oleh Allah Taala sampai kita sendiri boleh lihat. Nah, ini. Jadi orang sekarang kalau nak tanding Quran, jangan. Kerana orang zaman Nabi itu sehebat syuara, sehebat penyair-penyair yang telah sampai ke tahap bahasa Arab yang paling tinggi pun tak mampu dengan satu surah Inna A'tayna, tak boleh. Inna A'tayna kal ak'ak. Duduk reka ayat Quran. Tak jadi. Sependek itu pun tak boleh. Padahal tahap bahasa Arab, orang Arab di zaman Nabi itu ialah tahap yang sudah paling tinggi sekali. Maka sekarang capu banyak dah bahasa Arab sekarang. Lagi bawah, lagi tak boleh nak menandingi bahasa Al-Quran. Nah, maka kerana itu Al-Quran bukanlah kitab-kitab yang biasa. Tak boleh kita jadikan Quran seperti buku-buku biasa. Paling kurang ada 3 tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Pertamanya ialah tilawatul Quran, baca Quran. Yang keduanya ialah tadabbur Al-Quran, menuntuti faham makna-makna Al-Quran.
Yang ketiganya ialah tatbiq Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah, larangan-larangan apa yang terkandung dan termaktub di dalam Al-Quran. Ini 3 perkara tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Nah itu. Kalau tidak, kita bimbang, kita ni termasuk di kalangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba qari lil Quran fal Quranu yal'an. Nah, rubba qari lil Quran fal Quranu yal'anu. Ramai Nabi kata orang baca Quran, tetapi Al-Quran melaknati dia. Itu sudah. Nak bulan Ramadan ni kan, kita sukalah baca Qurannya. Dah. Tadarus itu, tadarus ini. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sunnahnya dengan Jibril alaihi salam malam-malam Ramadan tadarus. Kana Jibril alaihi salam yalqan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan. Tu adalah Jibril alaihi salam berjumpa ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam Ramadan, fayudarisuhul Qur'ana, maka dia bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Itu memang sudah sunnah, maka kita pun buat jugalah. Tetapi kita tu banyaknya kalau tadarus ada tok guru Al-Quran yang jadi ketua tadarus, pakak lari habis peserta tadarus. Takut pasal apa? Takut pasal ada tok guru Quran. Apa? Baca sikit kena tegur, baca sikit salah, baca sikit malah jadi ada orang tu, dia rajin baca Quran tapi dia tak nak mengaji Quran. Pelik. Padahal baca Quran tu tidak ada hukum wajib melainkan Al-Fatihah rukun qauli dalam sembahyang. Betul tak? Tak ada rukun, tak ada wajib. Baca Quran hukumnya sunat, melainkan Fatihah wajib dalam sembahyang, rukun qauli. Atau bacaan yang dia nazar. Dia nazar nak baca, jadi wajib, tapi itu bukan wajib asal, wajib aridhi. Maka baca Quran hukumnya sunat. Tetapi bila mulut kita nak buka sebut huruf-huruf Al-Quran, ketika tu wajib dengan tartil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, tartilkan olehmu akan bacaan Quran kamu akan sebagai tartil. Tartila maf'ul mutlak dengan makna wajib. Apa makna tartil? Yakni tajwiduhu, mentajwidkan akan bacaan Quran. Kadang-kadang orang yang tak betul sangat baca Quran dengan betul, dia katakan jangan malulah. Mari kita tadarus. Saya pun sama bodoh jahil dengan awak juga. Awak wala bowling, saya kan nak budu. Lebih kurang aja saya dengan awak. Jangan malu. Ya penting kita baca je Quran ni. Tu. Allah Taala tahulah kita ni lemah. Memanglah Tuhan tahu mu tu lemah. Tuhan pun tahu mu malas nak mengaji. Jadi mengaji Quran dengan tok guru tu wajib. Betul tak? Tu mengaji Quran dengan tok guru tu wajib. Nabi kita sendiri melalui Jibril. Allah turunkan Quran pada malam Qadar di bulan Ramadan, satu jumlah yang satu, jumlatun wahidatun, satu jumlah fi lauhil mahfuzi, pada lauh mahfuz. Maka Jibril dia ambil dengan secara tadarruj, dengan secara berangsur-angsur. Supaya apa? Liusabbitu fuadak, supaya dapat teguh Quran tu di dalam hati engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mengaji Quran, kalau kita hafal Quran pun kita baca sikit-sikit. Baca satu ayat, dua, tiga ayat, ulang supaya teguh dalam hati kita, kejap dalam hati kita.
Ataupun kita baca jadi rutinan. Seumpama Yasin malam Jumaat. Nah, kadang-kadang orang setengahnya hafal Yasin. Sebab apa? Tiap-tiap malam Jumaat tak pernah dia baca Yasin ramai-ramai. Akhirnya kalau bunyi je Yasin, boleh sambung lalu gurung. Walaupun dia tak pernah hafal. Sebab apa? Idza takarrara bila sentiasa diulang-ulang, maka perkara tersebut akan semakin kejam, tetap, teguh. Nah, tu. Baik. Kalau gitu Nabi kita tu mengaji Quran daripada Tuhan iaitu Jibril dengan secara tadarus beransur-ansur. Maka sebab tu nak belajar Al-Quran mesti tu dia panggil apa? Bertemu, talaqi, lepas tu musyafahah. Nah, berbibi mulut. Panggil berbibi mulut. Bukan suruh cium mulut Tok Guru, bukan. Mana berbibi mulut ni? Dia baca, Tok Guru perhati dengan bacaan yang keluar daripada mulut dia. Nah, maka kalau salah, Tok Guru pun tegur. Atau Tok Guru baca, dia perhati tengok mulut Tok Guru sebut bagaimana, dia pun baca. Kalau tak betul, Tok Guru tegur. Itu cara mengaji Quran. Nah, tu orang panggil cara mengaji Quran. Mesti kena begitu. Orang dulu-dulu paling malah ngaji Quran. Paling malah ni. Dia akan betul dengan Tok Guru 5 rukun qauli. Takbiratul ihram, Fatihah, nah, tasyahud akhir, selawat, salam pertama. Kemudian dia akan ngaji wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Paling malah tu. Paling malah sekali orang dulu. Tapi tetap ngaji dengan Tok Guru. Nah, supaya Tok Guru mengakui bacaan dia tu betul. Nah, orang lain ni tak cara. Nah, yang penting baca je dia kata. Dak sini. Betul tak betul tu Tuhan kan maha kasih belah ya. Tengok. Dia cakap lagu tu. Nah, sedangkan ulama kata tajwiduhu fardun kama sholati. Tajwidkan bacaan Quran tu fardu sebagaimana sembahyang 5 waktu. Wa inkaruhu kufrun, dan ingkar membaca Quran dengan tajwid tu kufur sebagaimana ingkar kewajiban sembahyang 5 waktu. Jangan main-main. Nah, wajib baca dengan tajwid. Nah, jadi mengaji Quran dengan Tok Guru tu wajib. Baca Quran tu sunat. Maka tengok hak mana kita nak dulu, hak wajib ke hak sunat? Kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab hikam dia, min alamati ittiba'il hawa. Itu ada silap. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu min nawafilil khairat wa takasulu 'anil huquqil wajibah. Setengah daripada tanda-tanda orang yang tertipu dengan hawa nafsunya dalam beragama ialah dia bersegera dengan perkara yang sunat, tetapi segan malas dia nak menunaikan perkara yang wajib. Nah, tengok. Hak sunat berakhir. Ayo kita tadarus. Oh, jom. Sunat ke? Nah, tiba-tiba di dalam program tadarus ada Tok Guru Quran, Tok Guru tajwid, ada ustaz Quran. Ayo balik sini. Ayo balik. Nah, apa? Ada Tok Guru Quran, mati dah kita kalau duduk baca tak betul semua kena tegur dia. Jadi dia tak tahu hak mana hak wajib, hak mana yang sunat. Nah. Tu kalau susah ustaz, tak apa. Kita tetap ngaji. Pahala dia lebih daripada orang yang biasa-biasa mudah menyebut Al-Quran. Kerana pahala tu Allah Ta'ala bagi mengikut pada kepenatan seorang. As-sawab ala qadri ta'an. Pahala tu Allah Ta'ala beri di atas qadar kepenatan dia. Jadi sebab tu orang yang susah nak betul bacaan ngaji Quran, jangan putus asa. Malah dah aku baca Quran tak betul semua. Jangan. Tetap mengaji, tetap belajar. Lepas tu pahala dia lebih daripada orang yang biasa-biasa. Sebab apa? Dia mujahadah, dia bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran.
Tu. Jadi jangan Al-Quran tu kita baca seperti baca komik-komik, seperti baca majalah, ikut suka hati kita nak baca. Nah, makhraj huruf bunyi lagu mana, nah, kadang-kadang ha jadi ha belaka dia. Tu. Nah, tu jadi ha belaka dia. Ada alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ha juga tak apa. Ihdinas sirat ada juga. Macam-macam. Jadi dia kena betul bacaan. Bimbang takut termasuk dalam jumlah yang Nabi kata fal qur'anu yal anu. Quran laknat dia. Sebab apa? Sebab baca dengan tak betul tapi tak mengaji. Gitu. Kalau baca dengan tak betul tapi mengaji tak apa. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah summa yatubuna min qarib. Hanya sahaja Allah Taala terima taubat orang yang buat kerja tak betul tapi dengan bodoh, dengan jahil. Mana bila dia tahu kata tak betul, summa yatubuna min qarib, kemudian dia taubat dengan segera. Kalau mengaji dengan tok guru tu dia tahu segera dah kalau dia baca tak betul, betul tak? Dia baca tak betul, kata salah tu, baca gini. Dia pun beki balik. Tak berdosa dia duduk mengaji. Itu. Tapi kalau tak mengaji untuk guru, tak tahu wala boling kanak bodoh gapo alhamdu. Siapa nak tegur, tak ada tu guru. Nah, tak apa dia kata, lebih kurang je baca saya dengan Syekh Abdul Rahman Sudaid. Sudah. Duduk asal lebih kurang dia dengan saya kori-kori. Ini bahaya ni. Nah, tu sa'ama yahkumun, jahat hukum yang kamu kata sama antara orang yang ngaji dengan orang yang tak ngaji. Itu. Kemudian ulama kata boleh jadi Quran laknat juga walaupun dia baca dengan betul. Baca tajwid betul, bukan setakat tajwid. Bahkan pandai belagu nah. Belagu taranum pula tu. Taranum payahlah nanti ni. Jaga orang lah boleh taranum. Nah. Tu hebat. Nah. Baca Quran bukan setakat betul, belagu taranum nah. Tapi tetap Quran laknat dia. Sudah. Pasal apa? Katanya alim ulama, boleh jadi baca betul bagaimanapun dia tidak menuntuti faham ma'anil ayat, makna-makna ayat Al-Quran. Tu. Maka Allah Ta'ala firman dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah tidak engkau tadabbur makna Al-Quran? Tadabbur makna Al-Quran, bukan terjemahan Al-Quran. Itu orang tak banyak lagi duk tukar tu. Makna lain, terjemah lain dah. Makna ni ma yu'na minal lafzi, itu makna. Apa yang dikehendak daripada lafaz ibarat, itu makna dia. Nah, adapun tarjamah artinya naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada satu bahasa ke bahasa yang lain, dia panggil translate. Kita nak faham sesuatu bukan di lafaz tapi di makna. Nah, tu lafaz boleh dengar kalau tak pekak, betul tak? Macam orang dengar berita Cina. Kita lalu ke rumah Pak Mat, betul-betul tengok dia duduk dengar tengok TV. Nah, apa? Berita Cina. Concang dia duduk dengar. Kata ralik kita dengar berita Cina. Mak. Dia kata dengar tengok berita Cina sikit ah. Faham tak? Tak faham. Dah. Tapi dengar muka tak pekak. Betul tak? Itu lafaz tu boleh dengar kalau tak pekak. Faham bukan di lafaz. Kalau faham di lafaz, mudah cakap bahasa berapa pun kita faham belakang. Muka lafaz dia, asal lafaz kita faham. Tak lagu tu Kita faham tu di makna. Maka makna ni lah orang-orang yang duduk ngaji di pondok-pondok tu nak menuntuti faham makna. Mana? Ngaji nahwu, ngaji soroh, ma'ani bayang, badai, ilmu balaghah. Itu. Nak apa? Nak tadabbur Al-Quran. Sebab tu ulama-ulama Jawi kita ni dia tak serupa dengan ulama-ulama Arab. Nah,
Ulama Arab dia biasanya jenjang pengajian, dia panggil tingkat pengajian ulama-ulama Arab, mereka hafal Quran hafiz dulu. Kemudian barulah mengaji hafal matan-matan ulum Arabiyah, ulumul Islamiyah, dirasa Islamiyah wal Arabiyah. Ya gitu. Kalau ulama-ulama Arab hafal Quran wajib awal-awal umur 7 tahun, 10 tahun tu hafiz Al-Quran. Kalau tutup guru pondok kita zaman dulu-dulu, tutup guru Jawi kita dulu, mereka dah hafal Quran dulu. Mereka hafal Jurumiyah dulu, Matan Alfiyah dulu, Amsilatut Tasrifiyah dulu, Matan Binok, Matan Izi dulu, Jauharul Maknun dulu. Hafal orang panggil ilmu-ilmu alat bahasa Arab. Sehingga mereka tu alim dengan bahasa Arab. Mereka baca Quran tu makna dia jijak, tak masuk, lekat. Hak kita duk baca terjemah tu, terjemah bukan makna tu. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apa makna? Apa makna dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani? Apa makna? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Duk ulat terjemah. Itulah aku tahu. Maknanya berapa? Itu orang mengaji ilmu Arabiyah, dia baca Quran tak sama dengan orang kita tak faham bahasa Arab ni. Walaupun kita baca terjemah, tetap kita tidak akan dapat tadabbur makna Al-Quran. Maka kerana tu ulama kita ni kasih hambelah kepada kita yang tidak mungkinlah semua orang nak belajar nahwu, sarah, makni, bayar, badai, istiqaq, wadah. Tak semua orang nak belajar ilmu tu. Di pondok saja, di pondok pun kadang-kadang ada dah ilmu tu yang tidak diajar. Kenapa? Kurang kemahiran. Maka ulama kita susun 3 ilmu yang fardu ainin, yang kalau kita belajar 3 ilmu tadi, pada makna kita tadabbur Al-Quran. Mana? Ilmu tauhid dengan hak fardu ainnya, ilmu fiqh dengan hak fardu ainnya, dan ilmu tasawuf dengan hak ilmu fardu ainnya. Kalau kita belajar 3 ilmu ni, pada makna kita tadabbur Al-Quranil Karim. Itu menuntuti faham makna-makna Al-Quranil Karim. Kalau tidak, kita termasuk Tuhan kata afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak tadabbur makna Al-Quran? Adakah sesuatu yang menutup hati kamu daripada tadabbur makna Al-Quran? Ada? Maknanya orang yang tidak mahu belajar ilmu agama, tidak mahu belajar ilmu makna Al-Quran, tidak mahu belajar tauhid, fiqh dan tasawuf, orang ni orang yang tertutup hatinya. Tu qalbun qasi, hati yang keras, yang tertutup, yang dimeterai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ataupun kata ulama, bukan setakat betul baca dianya bukan setakat pandai baca saja, boh ke pandai makna Al-Quran, tetapi tetap dilaknat oleh Allah. Ya, tetap dilaknat oleh Al-Quran. Fal Qur'anu yal'an. Kalau apa? Kalau dia tidak tatbik yang ketiga, laksanakan perintah Al-Quran. Dan inilah hikmah Al-Quran diturunkan yang terbesar, ialah supaya kita laksana. Jadi kalau baca lebih dia daripada Taurat, Injil, Zabur, dapat pahala. Taurat, Injil, Zabur kalau kita baca dengan taranum tak dapat pahala. Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Kalau kita baca dalam semaya 1 huruf dalam keadaan berdiri 30 pahala. 1 huruf. Itu lebih Quran daripada kitab-kitab samawi yang dulu. Bila baca dapat pahala. Syarat betul. Tapi hikmah diturunkan Al-Quran yang paling besar bukan hanya untuk dibaca, ditaranumkan, dibelagukan. Tidak. Lepas tu yang besar sekalinya apa? Dilaksana. Ditatbik. Hak ni hak paling berat sekali. Hak paling berat sekali ialah laksana hukum hakam Al-Quran. Maka kalau kita baca betul sekalipun,
Kita faham makna-makna Al-Quran, boleh ceramah ke orang, boleh syarah ke orang. Tetapi atas tubuh badan kita sendiri, kita tidak laksana perintah-perintah Al-Quran. Bahkan larangan-larangan Al-Quran kita langgar main. Maka kita termasuk juga fal Qur'anu yal'anu, maka Quran melaknati kita. Wal iyadu billahi min zalik. Minta berlindung dengan Allah Taala daripada kita ni duk ingat kata Quran tu hujjatun laka, peguam bela bagi kita akan rasa, tapi rupa-rupanya hujjatun alaika, tapi jadi pendakwa raya ke atas kita. Tu yang menghujum kita, yang melaknat kita, yang meminta Allah Ta'ala supaya dihumbangkan kita ke dalam api neraka. Barangkali ada salah satu daripada 3 tanggungjawab kita dengan Al-Quran tadi yang kita tidak laksanakan. Jadi mudah-mudahan Ramadan pada kali ini sempena nuzulul Quran. Hari ini tutup kitab Syama'il Muhammadiyah sekejap. Pihak masjid minta suruh ceramah tentang Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita jadikan Al-Quran benar-benar dustur kita. Yang bukan hanya kita baca, mengaji dengan guru dengan betul tajwidnya, dan bukan hanya kita menuntuti ilmu-ilmu yang digali oleh ulama daripada Al-Quran, daripada tauhid, fiqh dan tasawufnya untuk tadabbur ma'anil Quran. Bahkan kita usaha mujahadah diri kita, lawan nafsu kita untuk kita melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita disambut oleh Al-Quran akhirat kelak sebagai peguam bela kita, tidak sebagai pendakwa raya kita. Itu kita semua minta dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran. Orang yang digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai ahli Al-Quran. Mana? Itu Al-Quran membelanya, menjadi syafaat kepada dia dan sebagainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil akhirat. Itu. Jadi cukup setakat itu dulu. Jadi sebelum daripada hamba nak tutup kuliah Jumaat kita ni, sebagaimana yang telah hamba umudah pada bulan lepas, atau silap hamba umudah itu. Jadi alhamdulillah pada hari ini hamba bawa CJ wakaf untuk pembinaan komplek pondok Rumi Sufi Jawi di Mukim Kuang, daerah Gombak, Selangor. Yang mana komplek pondok ni terdiri daripada masjid 2 tingkat, asrama 2 tingkat, dan pondok dewasa, pondok-pondok orang tua lah, pondok-pondok dewasa, rumah guru, jabak, maktabah, koperasi dan sebagainya, semuanya dalam 9.5 juta. Yang sekarang ni kita ada 30,000, yang mana kita buka wakaf ni jual beli bata. Maknanya RM20 satu bata. Kita ayat dah itu dah. Kalau buat tapak mahal RM100, jadi hamba minta kontraktor turun jadi jual beli bata. Jadi siapa yang berwakaf RM20, dia sorang, maka dia boleh ambil CJ ni. Kalau dia wakaf, dia sorang RM100, maka 5 butir bata, RM100, 5 butir bata, satu juga. Satu juga. Tapi dia boleh isilah, dia nak niat nama tu kepada siapa-siapa arwah-arwah. Melainkan ada orang lain kirim ke dia RM20, RM20, RM10 orang. Maka 10 CJ dia boleh cabut untuk bagi kepada sahabat-sahabat dia lah. Tapi hak pentingnya bukan CJ ni orang panggil kenang-kenangan saja. Sebab apa? Sebab ada gambar aku saya ni. Sebab sifat taruh. Yang pentingnya lillahi ta'ala. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu fil jannati qusura. Barang siapa yang membina bagi Allah Ta'ala di dunia ni akan satu masjid,
maka Allah Ta'ala binakan baginya dalam syurga satu mahligai, satu istana. Nah, istana boh, nak benda lagi katanya Ustaz Makcik. Nah, istana mahligai dalam syurga. Jadi mudah-mudahan kita termasuk. Nak ni bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan pun Tuhan kata masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, apatah lagi ni di bulan Ramadan memang lebih daripada ganjaran pahala di bulan-bulan yang selain daripada Ramadan. Jadi mudah-mudahan lepas hari raya ni katanya kontraktor kalau ada 500,000 insya-Allah boleh berjalan dah progres. Nah, jadi kita kena bersungguhlah. Surah kecil diijuk, surah kecil. Surah kecil ni bukan hari Jumaat ni, malam tazkirah Ramadan. Sah ada sampai 5 sah. Muslimat ada 2 sah. Tapi malam tu kutipai boleh dekat dengan 9,000, bukan 900,000, 9,000 ni. Kita hari Jumaat ni kena lebih lagi dah ni. Nah, mudah-mudahannya boleh malam hari ni boleh sejuta, buat hati dah. InsyaAllah boleh siap sebutin masjid selalu dah kalau sejuta insya-Allah. Nah, itu saja. Jadi kalau hak kurang daripada 20 ringgit lagu mana Ustaz? Ia nak buat pahala ke? Tabung ada. Jangan bimbang. Jadi kalau hak 20 ringgit atas boleh CJ buat kenang-kenangan. Bawah pada tu kita sedia tabung insya-Allah. Jadi mudah-mudahan yang berwakaf hamba senantiasa doa murah rezeki, panjang umur, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga tanpa hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.